Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas ya berkenaan dengan isu 3R ya yang menjadi hangat di parlimen tadi apabila dibahaskan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution selaku Menteri KDN untuk menjawab soalan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan isu ini. Tetapi perkara ini jadi hangat di luar parlimen oleh ahli parlimen PAS iaitu Ustaz Idris Ahmad dengan membuat kenyataan media. So kita tengok dulu kenyataan medianya. Terutama dalam soal 3R, okey. Tapi kenapa hanyalah memetik tentang kenyataan-kenyataan daripada pihak Perikatan Nasional? Itu pun boleh dibahaskan lagi. Yang keduanya, kenapa dalam isu Khawarij yang dituduh oleh ahli parlimen DAP. Khawarij ini berat tau. Khawarij ini berat. Menganggap kalau kami Khawarij ni tak ada dah orang Cina, orang India ni. Tak ada dah India di Kelantan ataupun di Terengganu, yang minoriti pun duduk di sana. Tapi realiti yang berlaku, kami ada Dewan DHPP, Dewan Himpunan Pendokong. Setiap kali datang mesyuarat, dia terlibat. Pengurusi dia terlibat di dalam jawatan kuasa PAS Pusat. Dan kita pula ada di sana, ada ahli majlis, ada penghulu dari kalangan orang bukan Islam, Cina, India, Siam dan sebagainya. Kita buktikan. Dan kalau kami Khawarij, kami tak sertai pilihan raya. Walaupun pilihan raya ini kita tahu berbagai-bagai mehnah yang kami hadapi. Namun kami tetap mengambil jalan pendekatan ialah demokrasi. Begitu kalau Khawarij tak wujud lagi patung-patung yang besar di Kelantan. Tapi tidak berlaku. Tapi persoalannya kenapa tadi tidak disebut? Ini satu kenyataan yang bahaya. Cukup hanya minta maaf saja. Kalau ini yang berlaku, yang telah menjadi satu perkara yang kita anggap boleh membawa satu normalisasi ke dalam masyarakat seolah-olah kami ni Khawarij. Hari ini kita tengok macam Patah Arab. Perkataan Harapan ni dia bawa macam Patah Arab sebut, dia kata darabani wa baka, syatamani wa shtaka. Dia pukul aku, dia bagi tahu ke orang tu pukul dia. Dia maki aku, tiba-tiba dia bagi tahu ke orang tu maki dia. Hari ini dia yang bawa berkenaan dengan hal-hal yang Khawarij 3R, tiba-tiba dia nak benda ni letak kepada kita. Kita nak biarlah seorang menteri adil jawapan dia. Kami tadi arah nak bangun tadi. Ialah kesempatan tidak. Jadi ini Pak Go dan rakan-rakan ahli parlimen, dalam konteks inilah Tan Sri IGP memberikan nasihat. Ini konteks yang latar belakang. Saya ada berpuluh lagi kes yang disiasat ni Tan Sri sekarang ni. 104 kertas siasatan dibuka. 104. Di sebelah sana pun ada, di sebelah sini pun ada. Sama. Ya, kita buat semua siasatan 104 yang saya diberikan bahan untuk memaklumkan. Saya boleh sebut lagi perkataan-perkataan yang saya katakan bahawa kanun keseksaan, akta komunikasi, perlembagaan persekutuan, ini hal-hal yang menjadi panduan kepada kerajaan dalam menangani isu 3R. Penjelasan sikit. Yang tak dihalang terus apa dia? Silakanlah nak cakap tentang agama, tentang bangsa, silakan. Ya, sebab kita pun seperti mana sebelah sana, kita pun beriman dengan Al-Quran yang sama. Kita baca ayat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kita baca. Saya pun dulu usrah belah sana dengan Kota Baru. Nakib yang sama bacalah. Kita tahu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah mencipta kamu daripada lelaki dan perempuan. Dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Untuk lita'arafu, saling kenal mengenal. Relevan tu. Relevan lah. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Bukan gelar kafir, Zionis. Itu bukan lita'arafu. Penjelasan yang Muhammad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Di sini saya tidak dapat memasukkan video penuh dia kerana saya juga telah pun meletak di TikTok saya yang penuh jawapan Datuk Seri Saifuddin Nasution selaku Menteri KDN dan menjawab isu ini kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi di sini saya cuma nak menjawab sedikit berkenaan dengan isu ini kerana pada saya Ustaz Idris Ahmad ya
yang sebelum ini pernah menjadi Menteri Agama ya. Dan sekarang ini apabila kamu berada di barisan pembangkang, apabila kamu saya lihat sebagai begitu agresif dan nampak kamu semakin resis, saya merasa bahawa sangat kecewa kerana kamu adalah mantan Menteri Agama. Tetapi dengan isu ini saya melihat apabila dia nyatakan bahawa kenapa hanya memetik kenyataan daripada Perikatan Nasional, jelas mereka ini suka bermain fakta, suka membuat api perkauman, suka melihatkan bahawa diri mereka betul. Perkara ini mudah saja. Sebab itu saya lihat videonya ini tadi yang pendek ini di hujung ini, bahawa tidak ada menyatakan dalam sidang parlimen itu tadi yang mana jawapan diberikan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution hanya nak menghala kepada Perikatan Nasional. Yang mana Datuk Seri Saifuddin Nasution telah menjelaskan bahawa 104 kertas siasatan dibuka, melibatkan ahli parlimen di sebelah sana dan di sebelah sini pun tidak terkecuali. Ini kata Datuk Seri Saifuddin Nasution, bermaksud ahli parlimen daripada pembangkang, daripada Perikatan Nasional tidak terkecuali, ada juga yang disiasat. Begitu juga ahli parlimen di AP yang diceritakan oleh Ustaz Idris Ahmad ini, iaitu kawaris dia ini. Jadi perkara ini dalam siasatan, kenapa kita nak memanjangkan cerita lagi yang mana sudah pun diterang dengan terperinci oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution. Isu yang dia kata ya, saya nak ulas lagi berkenaan dengan kenapa hanya memetik kenyataan daripada Perikatan Nasional ini. Inilah Ustaz Idris Ahmad ni yang pada saya, kalau saya nak kata bangang, marah, nak kata bodoh juga nanti mereka kata kamu siapa. Tetapi saya sebagai rakyat lihat bahawa tak payahlah tunjuk kita punya bangang dalam politik ni. Kenapa soalan Tan Sri Medi Yassin dijawab oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution dengan hanya memetik kenyataan daripada Perikatan Nasional? Sebabnya yang membuat kesalahan membabitkan isu 3R ni yang disebut oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution sebagai contoh tadi adalah soalan Tan Sri Medi Yassin yang juga melibatkan orang yang dibuka kertas siasatan dan juga yang disiasat itu adalah Tan Sri Medi Yassin. Jadi soalan ditanya oleh Tan Sri Medi Yassin dijawab oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution berkenaan kes dia itulah. Jadi apa yang Tan Sri Medi Yassin sendiri cakap, dia buka balik dalam parlimen dan akhirnya Tan Sri Medi Yassin ternganga. Begitu juga dia buka kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS di Masjid Rosila, yang mana kenyataan juga berbau dengan isu sentimen 3R. Jadi kenapa tadi Ustaz Idris Ahmad ini tidak masuk parlimen, tidak jawab dekat parlimen, ataupun bagi usul lagi untuk dibentangkan? Bukannya Datuk Seri Saifuddin Nasution tak nak cerita tentang kawaris, tetapi kalau dia nak cerita tentang 104 kertas siasatan yang dibuka ini, dan dia nak jawab lagi, Datuk Seri Saifuddin Nasution nak jawab lagi berkenaan dengan pertanyaan Tan Sri Medi Yassin berkenaan dengan apabila Tan Sri Medi Yassin suruh Menteri KDN bagi tahu ataupun nasihat kepada IGP berkenaan dengan isu 3R ni. Sebab itu Tan Sri Medi Yassin tadi dijawab oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution dengan panjang lebar isu ini. Jadi Ustaz Idris Ahmad di luar tiba-tiba buat kenyataan media, dia berpusing-pusing dekat kawaris. Dekat kawaris itu yang konon-kononnya mudarat besar, terlalu bahaya dan sebagainya. Isunya sekarang bukan Idris Ahmad yang nak menentukan keselamatan negara. Yang nak menentukan keselamatan negara hari ini adalah Menteri KDN yang di bawahnya ada pasukan keselamatan. Pasukan keselamatan itu adalah seperti polis. Maka apabila benda ini dah disiasat, tak payahlah Ustaz Idris Ahmad dekat luar tu nak terpekik terlolong, nak konon-konon nak menjadi jago. Kita juga ada Menteri Agama. Menteri Agama juga mempunyai pandangan. Kita juga ada Menteri Undang-Undang. Kita juga ada Jabatan Agama Islam. Idris Ahmad sekarang adalah mantan Menteri Agama, dan dia dah lah, kalau kamu nak jadi pembangkang yang baik, bangkang benda yang logik. Yang dia sebut sekarang ini adalah benda yang sedang dibentang, sedang diulas dan sedang diterangkan dengan baik oleh Menteri KDN. Apa lagi yang dia nak ulas dekat luar tu? Yang dia berpusing-pusing sebab dia tak ada isu tu dekat kawaris itu. Itulah dia punya modal. Yang dia kata sepatutnya tak boleh nak dimaafkan, dan sebagainya. Itu hak kamu orang, tetapi haknya sekarang adalah dalam siasatan. So tidak perlu PAS nak menjadi jago kampung, nak menjadi jago bahawa mereka lah yang nak menegakkan keadilan. Dah. Bila jadi pembangkang jadi bijak, bila mereka dalam kerjaan jadi bongok. Jadi ini isu dia.
isu yang saya lihat ya, semua benda dia kata nak letak dekat Perikatan Nasional. Semua kesalahan nak letak dekat Perikatan Nasional. Seolah-olah PH ni buat salahkan orang lain. Isu 3R dah dibagi tahu awal-awal. Kamu orang mainkan lagi. Lepas tu dimainkan isu 3R yang terlalu tajam ni tadi. Kalau main isu 3R biasa tak apa. Okey, contoh yang Datuk Seri Saifuddin Nasution dah jelaskan. Kalau kamu nak kata Islam itu murni, cantik dan sebagainya, indah, itu tak ada masalah. Tapi kalau kamu mencaci, maki kaum lain dan sebagainya menggunakan benda-benda isu begini, maka akan ada laporan dan akhirnya mendapat siasatan. Dan di sini dia kata semua benda yang diletakkan tadi ini kepada Perikatan Nasional semua salah kepada dia. Sebenarnya tak ada orang letakkan. Yang sekarang ni yang terpekik terlolong ni Ustaz Idris Ahmad ni, kenapa? Kalau kamu tak lakukan, kenapa kamu terpekik terlolong? Orang lain dekat luar sana okey saja, ahli parlimen lain okey saja. Ahli parlimen Perikatan Nasional ni saja yang pelik. Orang tak meletakkan kesalahan kepada mereka ni. Tetapi mereka sendiri dah tahu bahawa mereka dah lakukan, maka mereka memusing cari jalan. Ini saja cara mereka berpolitik. Ini hari ini bukan orang bodoh. Orang dengar kenyataan kita. Kalau dah bangang, orang akan lihat bangang. Kalau dah bodoh, akan jadi bodoh. Kalau kurang cerdik, orang akan tengok kurang cerdik. Jadi jangan kita merasakan bahawa kita pandai bercakap. Kita dah sebelum ini, ya, orang-orang PAS ini, kita tahulah ustaz-ustaz ini, mereka pandai berceramah dan sebagainya. Jangan kamu menyelewengkan kepakaran kamu dalam berceramah, dalam untuk kamu berpolitik cari makan, yang mana kamu menipu rakyat hidup itu. Pada saya juga tidak mendatangkan apa-apa kepada diri kamu dan rakyat. Rakyat seperti saya sedang melihat dan saya menilai kenyataan kamu dan saya nampak bahawa ada satu kenjanggalan, maka saya jawab. Itu saja. Banyak lagi saya nak jawab dengan Ustaz Idris Ahmad ni. Tak payahlah. Mengarut saja kamu. Kalau macam itulah standard kamu jadi ahli parlimen, tak payahlah. Kamu berpusing dekat kawaris tu kenapa? Benda tu dalam siasatan polis. Kamu nak jadi polis. Kamu ahli parlimen, kamu lakukan kesalahan, kena tangkap lah. Itu saja. Ingat apa? Kebal sangat Idris Ahmad ni. Dari saya itu saja. Sekian, terima kasih. Tak nak lagi panjang-panjang, nanti makin panjang cerita dia. Thank you.